Jadi hari ini merupakan DUN yang keempat saya singgah di Selangor. Sebelum ini saya dah ke Rawang, Kota Anggrek dan sebelum itu di Taman Medan. Saya di peringkat Parti Keadilan telah diberikan amanah untuk sama-sama membantu memfokuskan gerak kerja kempen di negeri Selangor. Jadi sebab itu di hadapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Saudara Amir, komitmen kita di peringkat Parti Keadilan, kita kena pastikan Selangor kekal milik Pakatan Harapan. Rakan-rakan pimpinan yang hadir, kat mana-mana ceramah pun, bila saya mulakan semalam di Dun Labu, saya test banyak poin. Bila sebut kerajaan perpaduan, yang paling menarik sekarang ceramah Pakatan Harapan, kita juga alu-alukan rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Cuma yang lebih menarik, bila saya tengok akak-akak, saudara-saudari yang daripada Barisan Nasional datang ceramah Pakatan Harapan, saya teruja. Sebab selain perpaduan, saya tengok merah biru macam negeri Johor. Saya datang daripada Johor, jadi memang antara semangat lebih sikit macam di Johor sebenarnya. Cuma untuk jelajah madani, saya cuba terbaik untuk ikut seberapa banyak ceramah. Jadi saya percaya para pimpinan akan ada ruang masing-masing untuk kupas dan ulas mengikut bidang yang ditetapkan. Ketika ini saya diberikan amanah untuk bersama-sama membantu kerajaan sebagai timbalan menteri di KPKT. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, KPKT. Jadi bila saya turun, saya tengok pening juga nak ceramah sebab nak tahu apa Perikatan Nasional serang isu rumah. Jadi bila saya tengok satu demi satu serangan, dari segi fakta itu tak ada. Tapi apa yang dibangkitkan? Salah seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, bila ditanya soal perumahan, dasar perumahan dan sebagainya, apa yang beliau bangkitkan? Dia jawab, dia sekarang sangat bimbang kerana dia sebut semua exco kerajaan negeri yang jaga rumah ni semua orang Cina. Hatta isu rumah pun dia nak mainkan perkauman. Yang ini saya nak tanya MB. Sepanjang beliau menjadi Menteri Besar, exco Kerajaan Negeri Selangor yang jaga rumah siapa? YB Roziah, orang Melayu. Seorang wanita yang sebenarnya memang sangat fokus isu perumahan. Tapi sampai di peringkat Perikatan Nasional, dia nak main isu perkauman. Sebenarnya isu kaum ini tak jadi masalah. Hatta kalaulah exco itu pun bukan bangsa Melayu, bagi saya yang penting, tak kisah siapa yang kita letak, biarlah berdedikasi. Apa gunanya kalau pilih orang Melayu, jadi duta khas taraf menteri, hasil kepada negara tidak ada apa-apa. Apa gunanya jadi menteri Melayu yang mana keluarganya terlibat, yang masuk mahkamah soal subsidi minyak yang berpaket itu dicuri dan sebagainya. Jadi sebab itu bila sebut isu perumahan, saya tengok balik bila kita bincang isu perumahan, di peringkat persekutuan ada tanggungjawabnya. Di peringkat negeri ada tanggungjawabnya. Kalau di persekutuan, kita tetapkan dasar. Kita ada agensi pelaksana. Tetapi di peringkat negeri juga, kuasanya juga sangat bermakna. Contohnya, isu tanah ini di bawah kerajaan negeri. Bukan bawah pusat tapi bawah negeri. Maksudnya, kalau kerajaan negeri itu tidak perform, kalau kerajaan negeri itu tidak berminat membantu rakyat soal perumahan, akan ada masalah. Jadi sebab itu bila saya tengok balik, bila masuk pilihan raya kali ini, saya nak tengok apa pencapaian negeri Selangor soal perumahan. Kalau di peringkat persekutuan, kita letakkan dasar rumah mampu milik, sasarannya 2025. Yang dulu kita tetapkan nak bina 500,000 buah rumah.
Tapi bila saya teliti balik data, tengok balik, negeri yang paling menyumbang rumah mampu milik paling tinggi dalam negara datang daripada negeri Selangor. Bila semak balik track record negeri Selangor, rumah Selangorku, orang Selangor tahu tak rumah Selangorku? Pasti pernah dengar. Rumah Selangorku ini merupakan antara produk kalangan kerajaan negeri yang paling tinggi. Dalam tempoh 5 tahun, 2018 sehinggalah 2023. Yang mana Yang Amat Berhormat Saudara Amir sebagai Menteri Besar. Kalau ikut rekod, Selangor dah bina dan serahkan sebanyak 44,115 buah rumah. Sebenarnya sangat besar. Tapi kita faham juga, sebagai sebuah negara yang sedang membangun, isu rumah ini bukan sesuatu isu yang mudah. Memerlukan perancangan, memerlukan kewangan, memerlukan juga komitmen kita untuk mengikut dasar kerajaan persekutuan. Maka sebab itu, untuk orang Selangor, bagi saya, kalau tengok sebagai orang baru yang masuk dalam kementerian, saya merasakan bahawa apa yang Selangor lakukan selama ini dah cukup baik dan saya mohon pengundi di Don Bukit Melawati ini kita bagi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Boleh ke tidak? Itu isu yang pertama. Isu yang kedua tadi saya juga sempat berbisik dengan saudara Amir, sekarang dah jadi rapat sebab ceramah. Tiap-tiap kali ceramah jumpa beliau. YB Teresa pun ada di sini. Bila sebut dalam soal kita mengambil alih kerajaan persekutuan, bila kita tengok rumah antara agensi yang di bawah KPKT sebagai contoh, yang bina rumah adalah Prima. Mungkin saudara-saudari pernah dengar Prima yang buat rumah untuk kumpulan M40. Sebelum kita jadi kerajaan persekutuan kali ini, saya memang tumpukan isu rumah-rumah mampu milik untuk rakyat. Waktu saya jadi ahli parlimen, memang saya sering dengar keluhan daripada rakyat biasa, rumah yang mereka beli itu tak siap-siap. Tapi setiap kali saya tanya dalam parlimen, saya tanya Zuraidah waktu itu jadi menteri KPKT, saya tanya, tak pernah ada perincian yang teliti rumah mana yang sakit dan sebagainya. Tapi bila kita ambil alih, bila masuk tahun lepas, saya panggil Prima, saya tanya, berapa banyak rumah, projek rumah yang kamu ada masalah? Ikut rekod, bila kita ambil alih, ada 22 projek rumah Prima yang bermasalah. Ini termasuk ada di seluruh negara. Dalam tempoh 7 bulan, yang ini memang, walaupun ceramah ini sepatutnya ceramah politik, tapi saya cerita juga ini nak menunjukkan komitmen kita. Hatta masuk pilihan raya negeri, kerajaan perpaduan akan terus bekerja membantu rakyat. Jadi dalam isu ini sebagai contoh, dalam tempoh 7 bulan, di peringkat kementerian, Alhamdulillah, kita dah selesaikan 9 projek yang selama ini tangguh, akhirnya dapat kunci. Sekarang ni ada 13 lagi projek yang kita kena selesaikan bawah Prima, insya-Allah. Dalam tempoh sehingga hujung tahun 2024, komitmen kita adalah untuk membantu rakyat kebanyakan sebab bila kita hadapi, saya bila berceramah yang paling saya tak suka akak ni lah. Dia akan keluar masa dia dan sebagainya. Tapi itu kita kena hormat. Ramai rakan-rakan pimpinan yang datang untuk berucap pada malam ini. Jadi sebagai rumusan, bila kita tengok bagaimana untuk kita bantu rakyat, saya yakin, saya percaya, kalau kita buat kerja bersungguh-sungguh, tidak mempolitikkan segala benda bawah negara ini, insya-Allah segala kerja keras kita itu akan ada manfaat. Saya percaya saudara Amir kalau bagi masa dia 2 jam sekalipun, belum tentu dapat habiskan jasa dan juga pencapaian kita di Selangor. Cuma di sini, bagi saya, macam saya sebut di awal tadi, kita masuk pilihan raya, ini negara pelbagai bangsa. Tak kiralah kamu Melayu ke, Cina ke, India ke, yang paling penting kita kena pilih
pemimpin yang sebenarnya mengangkat agenda rakyat, setuju ataupun tidak. Bila kita masuk pilihan raya kali ini, kita masuk bersama dengan Barisan Nasional sebab kita percaya inilah ibu pertiwi kita dan saya percaya saudara Amir. Setiap kali ini last kali puan saya, setiap kali masuk pilihan raya di Selangor ini sebenarnya kita bertukar kerajaan. Kalau dulu kita menang tahun 2008 Pakatan Rakyat. Sebelum ini 2018 kita menang sebagai Pakatan Harapan. InsyaAllah tahun 2023 kita akan menang sebagai Pakatan Harapan, Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.